Okay, so today we will continue on circular measure. Okay, sukatan membulat. So, I rasa semua kat sini tak pernah masuk sekolah lagi. So, kalau ada lah, mungkin kamu semua self-study sikit lah tentang bab ni kan. Untuk yang batch 07. Okay, so first of all, actually hari ni kita dah nak masuk subtopic 1.3. Okay, 1.3 subtopic. But kita akan buat sikit recap lah tentang previous topic sana. Okay, so guys, basically last week kita belajar tentang 1.1 and 1.2 bab ni. Okay, 1.1 and also 1.2. So guys, 1.1 mereka ajar kamu macam mana untuk convert dari sudut kepada dari darjah kepada radian. Okay, dari darjah kepada radian. How to convert. Okay, ini adalah apa yang kamu belajar 1.1. And then 1.2, kamu belajar macam mana nak kira panjang lengkok, length of arc. Okay, 1.3 hari ni kita belajar yang ni adalah untuk kira luas sektor, area of sector formula. Okay, so this one we cover last week already. 1.1, 1.2, ini kita buat hari ni. So guys, we recap a bit. Okay, kita ulang balik apa yang kita dah belajar. So guys, 1.1, degree radian. So siapa boleh jawab? Macam mana kita boleh tukar dari darjah ke radian? How do we convert from degree to radian? Recap. Sikit recap. Darjah kepada radian. Apa kita kena buat? What must we do to convert degree kepada radian? Anyone? Siapa tahu? Apa kita buat untuk convert darjah kepada radian? Yes, correct. Times pi bahagi 180. Okay, ini adalah untuk convert dari darjah kepada radian. How about radian kepada darjah? Apa kita buat? What is the modification yang kita buat? Radian kepada darjah. Anyone? Jangan malu untuk komen. Cuba saja. Radian to degree. What do we do? Yes, basically kamu terbalikkan sahaja. It's actually times 180 divide pi. Okay, kamu songsangkan sahaja. Yang ni pi bahagi 180, yang ni 180 bahagi dengan pi. Okay, kita terbalikkan sahaja. Okay, so this is what yang kamu belajar dalam 1.1. Yang ni sahaja. Only this that you need to know. 1.1. Okay, 1.2, you all learn about panjang lengkok, length of arc. So guys, siapa boleh bagi tahu saya apa rumus yang kita guna untuk kira panjang lengkok? What is the formula to count length of arc? Anyone? Formula. Come on, recap. Anyone? Panjang lengkok, rumus dia apa? Dalam AdMaths, bukan matematik, AdMaths punya rumus. So anyone? What's the formula? Length of arc. Macam mana nak kira panjang lengkok? Kalau tak tahu, kamu cakap tak tahu saja. Jangan risau. Okay, if you don't know, you just say don't know. So anyone? Cara nak kira? Bukan. Yang tu kamu dekat buktikan dah. Bahagian buktikan. Saya nak terus. Macam apa rumus untuk kira panjang lengkok? Direct. Saya tak mau macam mana dapat rumus tu. Saya nak rumus tu sahaja. Macam mana, apa rumus untuk panjang lengkok? Length of arc formula. Anyone? Dah lupa ke semua panjang lengkok? Okay guys. Length of arc formula is this one. Masih ingat tak guys? Do you all still remember S equal arc theta? Semua kat sini. Untuk yang tak baca secara sendiri mungkin kamu tak tahulah. Tapi untuk yang dah tuition lain ataupun dah belajar secara sendiri, kamu sepatutnya tahulah rumus ni. Okay, the formula to count length of arc is S equal to arc theta. Okay guys?
So now, I want to ask one question. Theta ni dalam unit darjah atau radian? Can anyone tell me? Theta. Kita guna darjah atau radian? Siapa boleh bagi tahu? Degree or radian? Yang ni soalan penting. Theta, sudut kita. Kita ukur dalam darjah atau radian? Anyone? Our angle, do we measure in degree or radian? Hello guys. Degree, angle. Kita ukur dalam degree atau radian? Mana satu? Yes, always remember guys, sudut measure in radian always in this chapter. Ingat, okay, bab ni is always in radian. Jangan sesekali guna sudut dalam degrees. Okay, salah. Darjah kita tak guna dalam AddMath. AddMath we use radian mode. Okay, calculator kamu juga ada mode ni, mode radian. Okay, you can find your calculator. Okay, so this is what we learn lah last lesson. And also satu lagi perkara, guys. Can anyone tell me? Macam mana nak kira panjang perentas? Apa rumus dia? Siapa tahu? What is the formula to count the chord length? Panjang perentas. Saya bagi tahu last week. Siapa masih ingat? Who remember? Panjang perentas punya rumus. Chord length formula. Yang ni tak ada dalam buku teks tau. This one not in the textbook. Tapi kamu boleh guna rumus ni dalam SPM. You can use this formula. Anyone still remember? Come on guys. Chord length. Faster. Apa rumus dia? Panjang perentas. Kalau siapa tak kenali perentas, ini adalah perentas. Garis lurus ni. This is what we call as chord. Okay, perentas yang saya label kat sini. Dalam satu sektor, kamu lukis satu garis untuk bentuk segitiga, itu dipanggil perentas. Okay. So guys, what is the formula? Apa rumus dia? Anyone? If don't know, kamu cakap tak tahu. Okay, correct. 2R sin theta over 2. Ini adalah rumus yang kita guna untuk cari panjang perentas. This is the formula. Okay, make sure kamu semua tahu formula ni. Sangat membantu. Okay, if not, kalau tak tahu rumus ni, saya bagi satu case kat kamu. Okay, I create one question. Kamu cuba kira panjang perentas tanpa rumus tu. Okay, let's say jejari bulatan 5. Okay, the radius of the circle is 5. So you got 5 and 5. Correct? Let's say saya bagi tahu kamu sudut kat sini adalah pi bahagi 3 radian. Pi over 3 radian. Okay guys. Saya nak kamu cari panjang AB. I want you to find the length AB. So guys, macam mana saya boleh cari panjang AB? Can anyone tell me how to get the length of AB? Kalau saya tak tahu rumus ni lah, saya tak mau guna rumus panjang perentas. Apa lagi kaedah yang saya boleh guna guys? Can you all try to think and see? Cuba fikir. Apa lagi kaedah saya boleh guna untuk dapat panjang AB? Kalau saya tak mau yang ni. Anyone? Cuba recall apa yang kamu belajar kat form 4. Bab-bab form 4. Untuk cari panjang AB. Macam mana nak dapat? How to get AB length? Come on guys, try. Jangan risau untuk cuba. Kamu kena bagi idea dalam matematik. Tak semestinya betul tapi it's okay. As long kamu cuba. Salah tak apa. So how to get panjang AB? Okay, very good, correct. Okay, so basically apa yang Devadas tulis is actually petua cosinus, cosine rule. Okay, ini adalah rumus dia. Okay, kamu boleh tulis macam ni pun boleh. Daniel, boleh spesifik tak sikit apa rumus segitiga yang kamu maksudkan? Okay, adakah kamu maksudkan yang ni ke? Okay, so this is the second method yang kita boleh guna untuk cari panjang AB. Okay, betul lah. Kan, ini adalah pengetahuan form 4. Okay, knowledge form 4 kamu, cosine rule. Okay, but guys, I want to ask you all here.
kat sini ya, bahagian ni, adakah sudut A ni dalam unit darjah atau radian? Siapa boleh bagi tahu saya? Should I use degree or radian for part A? Angle A. Degree or radian? Mana satu saya kena guna? Sekarang saya nak uji kamu. I want to test you all. Degree or radian? Very good. Okay, degree. Kamu kena guna degree. Saya tahu banyak akan cakap, bukan ke semua sudut dalam bab ni kita guna radian. Bukan. Okay, there is exception. Dia ada pengecualian. Bila kamu nampak sin, cos atau tan, whenever you see these three functions, sine, cosine, tangent, always degree. You cannot use radian for this. Tak boleh guna radian mode untuk yang ni. It's always degree. Remember guys, bila nampak sin theta, cos theta, tangent theta, always degree. Jangan gantikan radian. Saya bagi sudut ni dalam radian. So you need to convert to degree. Kamu kena tukar. So pi bagi 3 radian. How many degree? 60 degree. Baru kamu ganti 60 dalam A ni. Cos 60, cos 60. Jangan bubuh cos pi bahagi 3. Jawapan akan lain. Okay guys? Understand my point? Okay, so this is what we also learned last week lah dalam lesson kita. Okay, so how about saya tak mau guna method ni juga. Ada tak method lain yang saya boleh guna untuk cari panjang AB? Siapa boleh bagi tahu saya? I don't want this formula. Saya tak mau guna ni. Saya tak mau guna petua kosinus juga. So what is another method to cari panjang AB? Siapa boleh fikir? Yang ni lebih tinggi sikit lah. Petua sinus boleh, tapi kamu kena tanya diri satu soalan. You have to ask yourself this question. Adakah kita ada sudut ni dan sudut ni? Okay, actually bolehlah, kamu boleh cari dia, tapi jalan kira akan jadi lebih panjang. Okay, tapi kamu tahu yang ni adalah segitiga sama kaki kan? This is isosceles triangle because panjang dia sama. So basically 180 tolak sudut ni bahagi dengan 2, kamu akan dapat 2 sudut ni. Because sepatutnya dia sama. The angle should be the same. Because it is isosceles triangle. Segitiga sama kaki. Okay. So yeah, method 2 pun boleh. So third method, you can use sine rule. Petua sinus. Okay. Because kamu ada semua panjang, kamu boleh dapat panjang ni juga. Because kamu ada sudut ni. So opposite lah, kamu apply sahaja petua sinus. Okay, so guys, let's say saya nak cabar kamu lagi. Fourth step, let's say lah, saya tak terfikir lah tentang petua sinus. I didn't think of sine rule when solving this question. Cuba boleh bagi tahu, what is the fourth method to solve the question? Cuba fikir lagi. Satu lagi kaedah. Does anyone know? What are the method yang saya boleh guna to get AB? Besides cosine rule, besides sine rule, besides 2r sin theta bahagi 2. Siapa tahu lagi? Because admaths is, kamu kena tahu berapa idea yang kamu boleh jana untuk selesaikan satu soalan. Jangan selesa dengan satu kaedah saja. You need to think of more method. Sebab kalau kaedah tu tak datang pada minda kamu masa exam, kamu ada backup. Okay, let's say kamu tak terfikir kaedah pertama. Let's say you never learn of this. You never think of this. Kamu boleh guna cosine rule sebagai backup. Let's say kamu tak terfikir tentang cosine rule. Kamu guna sine rule as backup. Let's say kamu tak terfikir sine rule. There is the fourth method as backup. Yes. Pythagoras theorem. Very good. Okay, this is the fourth method. Pythagoras theorem. So guys, macam mana datang theorem ni dari segitiga ini? So guys, I want to ask you all, dari wajah yang saya lukis lah, based on the diagram I draw, adakah ni segitiga sudut tegak? Cuba jawab. Everyone here. Is this a right angle triangle or not? Adakah ini segitiga sudut tegak? No. So, macam mana saya boleh apply theorem Pythagoras ni? Apa saya kena buat kat wajah? What should I do to the diagram? Anyone know? Apa langkah yang saya boleh buat untuk gunakan Pythagoras theorem ni? Siapa boleh fikir? Bab ni kan kamu kena pandai ubah suai wajah. Very good. Divide into two triangle.
Guys, kalau kamu nampak lah, kamu boleh bahagikan kepada dua segitiga kat sini. Dan bila kamu bahagikan, automatik dia jadi 90 darjah. It comes to right angle. That's why, bila nampak Pythagoras theorem, kamu boleh guna SOHCAHTOA. Bila ada segitiga sudut tegak, you can direct use SOHCAHTOA. Sin, cosine, tangent. Kamu pilih mana-mana lah untuk cari panjang yang ni. Do you guys understand? Boleh faham? Ada 4 kaedah untuk selesaikan soalan macam ni. Dah total 4 method. Tapi semua info kena diberilah, baru kamu boleh ada 4 kaedah. Okay guys? Understand? Ada apa-apa soalan setakat sekarang yang nak kamu tanya? Kalau ada soalan boleh tanya tau, jangan senyap saja. Okay? So, ini adalah basically recap lah yang kita belajar last week. Okay, 1.1 and also 1.2. Okay, one more thing. Satu lagi yang saya lupa. Okay guys, kita ada bincang pasal ni juga. So, let's say lah kamu ada sektor macam ni. Yang ni kawasan berlorek. Okay, this is the shaded region. So guys, basically lah, K tu maksudnya cos adjacent hypotenuse. Actually, akronim ni dalam bahasa Inggeris, bukan dalam BM. Okay, cosine adjacent hypotenuse. Itu cara datang K. So, K tu lah. Sine opposite hypotenuse, cos adjacent hypotenuse, tangent opposite adjacent. Boleh guna untuk BI sahaja. Okay, if BM different lah. Kamu kena cipta. Okay, so yeah, itu maksud K. So now, guys, can anyone tell me, bahagian yang saya lorekan tu, apa nama yang kita beri untuk kawasan tersebut? What name we give to the shaded region I draw? Siapa boleh bagi tahu? Apa nama dia? Kalau kamu kenali bulatan lah dengan bagus. Siapa boleh bagi tahu? Yes. Okay, it is tempering. In English, it's called segment. Okay, so now guys, saya nak tanya satu soalan. Macam mana nak cari perimeter kawasan berlorek? Perimeter of shaded region. How to find it? Siapa boleh bagi tahu saya? Apa dua rumus yang kamu kena guna kat sini? What two formula you need to use? Cuba analisis. Because soalan-soalan macam ni favorite keluar dalam SPM. Mungkin tak senang macam ni, tapi kamu kena guna konsep ni. You need to use this concept. Raja boleh berubah, tapi konsep masih sama. Okay? So, basically, kalau kamu lihatlah, kamu ada dua bahagian. Yes. Kamu cari panjang perentas dulu, lepas tu cari panjang lengkok, tambah dua-dua. Kamu boleh dapat perimeter. Okay, you find the chord, you find the arc length, you plus both, you get perimeter. So, basically, kalau nak senang, kamu guna rumus chord tambah dengan rumus lengkok. Okay, so chord formula kamu boleh guna rumus ni sebab yang ni paling pantas. This is the fastest method. Kalau kamu ada jejari sektor, you have the radius of sector, angle kamu ada, kamu boleh guna rumus ni terus. Tak payah susah hati cosine rule, sine rule, tak payah. Okay, direct guna yang ni. Okay, tambah dengan rumus panjang lengkok, arc length formula, R theta. Theta ada R kat sini sebab saya nak bagi tahu kamu the unit yang kamu kena guna untuk unit untuk theta adalah radian. Okay, you must use radian mode for your angle. Okay guys, boleh faham sampai sekarang apa yang dibincangkan? So, yang ni semualah yang termasuk dalam lesson semalam. Lesson last week. Okay. So now, kita akan pergi kepada 1.3. Okay, new subtopic dalam bab ni, 1.3. So this one, 1.3, kamu semua akan belajar cara nak kira luas sektor, area of sector. This is subtopic 1.3. Yang terakhir dalam bab ni lah. Bab ni pendek saja, tapi soalan yang keluar dalam bab ni susah sikit. Okay, the question that they ask on this chapter, right, a lot of K-but. Okay, yang dalam buku teks ni nampak senang, tapi kalau kamu cuba soalan lain kat belakang-belakang tu lebih susah. Okay, so now, siapa boleh bagi tahu saya dulu, macam mana kira luas sektor?
Siapa tahu rumus dia? Okay, anyone type. Kalau kamu dah belajar lah. Saya tak ajar lagi tapi nak tengok siapa sudah belajar. Apa rumus untuk kira luas sektor? Anyone? Cuba type. Yes, very good. 1/2 R square theta ataupun J square theta pun boleh. Okay. So guys, saya nak tanya lagi sekali. Sudut saya, theta yang ni, darjah ke radian? Is it in degree mode or radian mode? Can anyone tell my angle? Very good. Okay. Always remember radian. Dalam bab ni 90% radian. Unless kamu nampak sin theta, cos theta, tangent theta, baru degree mode. Okay. So now, yang ni kamu dah tahu bagus. Tapi siapa tahu macam mana nak dapat rumus ni? Does anyone know this? Siapa tahu macam mana nak buktikan rumus ni? Okay, because NMATS mereka suka soalan buktikan kan? I think you all know lah dari pengalaman Form 4, how to prove the formula. Sangat penting dalam NMATS. Okay, kamu kena tahu macam mana nak buktikan semua rumus. Okay, so anyone know? Siapa tahu nak buktikan rumus ni? Half R square theta. Boleh angkat tangan tak? Kalau tahu buktikan rumus ni. Saya rasa tak banyak akan angkat kot. Okay, I think no one know lah, so I teach a bit. Okay, saya ajar macam mana nak dapat rumus ni. Okay, very simple. Kamu lukis satu bulatan, you draw a circle, buat satu sektor bulatan macam ni, draw a sector. Lepas tu letak satu sudut, nama dia theta. Jejari, bagi simbol R. After that, sekarang kita akan guna konsep nisbah. Okay, how to prove this formula, right? Kamu kena guna konsep nisbah. In English, it's called ratio to get this formula. Very simple. So guys, sekarang kita bincang pasal luas kan? So definitely nisbah kita kena melibatkan luas lah. The ratio that we use must involve area lah, because we are proving the formula for area. Kita nak buktikan rumus luas. Okay, so let's say saya bagi nama kat sektor ni, AOB. Okay, so basically, saya buat nisbah dia. Area of sector AOB, luas sektor AOB. Okay, so now guys, apa saya nak nisbahkan luas ni dengan? Siapa tahu? What do I ratio the area with? Area saya nak ratio dengan kuantiti apa? Siapa tahu? Apa yang mempengaruhi luas sesuatu sektor? Siapa boleh bagi tahu saya? What will affect the area of the sector? Yes, angle. Okay, correct. Kamu kena bahagi dengan sudut dia. Okay, so basically, dalam sektor ni, kalau kamu nampak, apa sudut dia? Sudut dia adalah theta. Betul? Based on what I label lah. Kamu boleh label theta tu. Okay, tak ada masalah. Kamu letak saja. Okay, sama dengan, sekarang saya nak nisbahkan ni dengan luas bulatan secara keseluruhan. Okay, the whole circle. Satu bulatan punya luas. Okay, area of circle. So guys, saya nak tanya. Sudut kat bawah ni. Apa sudut satu bulatan? Anyone? One whole circle. How many degree? Berapa darjah? Okay, I think Daniel punya jawapan is for this one lah. It's actually 360. Okay, untuk satu bulatan. You have 360 darjah. Okay, so sekarang matlamat kamu adalah untuk dapat yang ni. Okay, you must get this one. So, kamu kena darab silang. Yes, correct. You must use 2 pi actually. Saya slow sikit. Okay, so kamu copy balik. Area of sector AOB bahagi dengan theta equal to, okay guys, kat sini. Apa rumus untuk luas bulatan? Siapa boleh bagi tahu? What is the formula to count area of sector? Area of circle. Anyone know? Satu bulatan punya luas. What is the formula we use? Yang ni kamu belajar matematik modern. Anyone? Ya, pi j square or pi r square boleh guna.
Yes, correct. Bahagi dengan, okay guys, saya nak tanya. Boleh tak saya letak 360 kat sini? Yes or no? Cuba fikir. Patutkah saya kekalkan dalam unit darjah kat sini? Should I maintain in degree? Yes or no? Siapa boleh bagi tahu? Perlu tak saya kekalkan dalam darjah? Anyone? Yes or no? Is this correct or wrong? Kena confidence sikit. Yes or no? It's actually no. Okay, kamu tak boleh kekalkan dalam unit darjah. Kenapa? As I say just now, remember, rumus yang kita nak buktikan adalah setengah R kuasa 2 theta radian. Theta ni kena ada dalam unit radian. It must be in radian mode. 360 is in darjah. Okay, unit darjah. So that's why 360, kamu kena tahulah dia adalah sama dengan 2 pi radian. This is the conversion. 360 equal to 2 pi. So, kalau saya tanya kamu, 180 darjah guys, berapa pi ya? 180 degree how many radian? Siapa boleh bagi tahu? Secara pantas lah, tanpa kira. 180 is how many radian? Anyone? Nak latih sikit conversion kamu. Sebab conversion dalam bab ni sangat penting. 180 how many radian? Come on. Siapa ada jawapan dia? Ya, pi. Kalau saya tanya 90 darjah, how many radian? Wah, very good. Pi bagi 2 radian. Kalau saya tanya 45 darjah, berapa radian? 45 degrees. How many radian guys? Bukan. Okay, kamu kena lihat trend. Guys, 90 saya kurang kepada 45. Apa pola dia? Dia adalah bahagi 2 kan? Jadi sudut sini kamu kena bahagi 2 juga. Itu cara kamu nampak. Jadi pi bahagi 2, kamu kena bahagi dengan 2. So, pi bahagi 2, kamu akan kali dengan 1 bahagi 2. So, jawapan dia pi bahagi 4. Can you guys understand? Maksudnya, degree and radian nisbah dia sama. You can use ratio concept, kaedah nisbah. Okay, because dia adalah berkadar langsung. Semakin tinggi sudut tu dalam unit radian, semakin tinggi sudut tu dalam unit darjah. Dia adalah berkadar langsung. Okay, maksudnya satu meningkat, satu lagi juga meningkat. Satu menurun, satu juga menurun. Okay guys, understand? So that's why kamu kena tahu conversion lah, sangat penting. Okay, so kita balik kepada buktikan. So guys, sekarang kamu lihat. Kamu boleh buat kaedah darab silang. Wait Okay, so sekarang kamu boleh dapat sudut sektor AOB sama dengan pi r square theta bahagi dengan 2 pi. Betul? Pi dengan pi saya boleh potong. Okay, pi and pi satu atas satu bawah potong. So guys, lihat yang apa kamu tinggal. Okay, kamu tinggal dengan r kuasa 2 theta bahagi 2. Okay, so guys, can you see kita dah buktikan formula? Saya dah buktikan rumus dah untuk kamu. Understand? Can everyone understand? Cuba komen kalau faham cara nak buktikan rumus ni. Sangat pendek kan? Dia sebenarnya datang dari konsep ni. Kamu kena faham konsep ni. Yang ni. Berdasarkan wajan ni. Kalau kamu faham konsep ni, yang lain step sangat mudah dah. Okay guys? Any question yang kamu ada tentang buktikan yang ni? Kalau ada soalan, tanya. Kalau tak ada soalan, saya continue saja. Okay? So if clear, sekarang kita cuba tengok contoh yang kamu kena guna rumus ni. Okay? We apply into the question. So guys, let's say, saya ada satu sektor macam ni. Sudut kat sini, 1 radian. Jejari saya
3.5 cm. Saya nak kamu kira luas sektor ni, area of sector. So anyone boleh bagi tahu jawapan? Apa luas untuk sektor ni? What is the area? Cuba kira dalam kalkulator. Siapa ada jawapan terus bagi tahu, okey? Bukan? Saya rasa kamu silap sikit kot. Ada yang lain? Lain jawapan selain Daniel? Untuk luas sektor. Yes, correct. Okay, 6.125 cm square. Itu jawapan dia. 6.125 cm square. Okay, so basically, cara kamu buat setengah R kuasa 2 theta rumus dia. So, setengah kali dengan 3.5 kuasa 2 theta. Theta sama dengan 1. Okay, so that's why if you press calculator, jawapan dia macam ni. Okay guys, understand? Yang ni yang paling basic punya lah. Soalan boleh lebih kompleks dari yang ni. This is the most basic example for you to understand lah this chapter. Okay, so let's say kita pergi pada yang lebih susah pula. Okay, saya complicate sikit soalan bagi kamu. Okay, let's say kalau dia macam ni pula. Okay guys. Okay, like this. Okay, I got a trick for y'all. Okay guys, sekarang saya nak kamu kira luas sektor bagi saya yang ni. Cuba buat. Apa jawapan dia? Sekarang yang ni nampak lebih susah dari yang sebelumnya because not direct. Kamu kena buat beberapa langkah dulu. So siapa ada jawapan, kamu terus type. Yang ni menguji tentang apa yang kamu belajar pada subtopik 1.2 juga. Okay, test you on 1.2 gabung dengan 1.3. Kamu punya pengetahuan. And also 1.1. Semua tiga-tiga subtopik dalam satu soalan yang ni. So if anyone dah dapat jawapan, jangan lupa share. Not bad. Betul. Okay guys, kamu sepatutnya dapat jawapan yang ni. This is the answer for the question. Okay, siapa tak tahu macam mana buat soalan ni? Cuba angkat tangan. Who don't know? Blank. Okay, one. The rest, yang lain? Tengah buat? Okay, can. 11.93 can also. No problem. Okay, ada dua orang. Okay, saya tunjuk. Okay guys, basically soalan ni tak direct. Kamu tak boleh terus guna rumus ni untuk cari luas sektor. So guys, mengapa saya tak boleh guna rumus ni terus? Can anyone tell me satu sebab? Why we cannot direct use this formula? Apa yang kita tak ada? Apa yang kita kekurangan kat sini? What is the thing we lack over here? Siapa boleh bagi tahu? Kenapa rumus ni tak boleh? Kalau kamu lihat wajah ni lah dengan teliti. Anyone? Why cannot use this formula? Cuba bagi satu sebab. Yes. Okay, guys. Cuba lihat. Yes, kamu tak ada yang ni. Yang ni kamu ada. Yang ni tak ada. Okay, that is why kita tak boleh guna rumus ni. Cannot. Okay, so guys, what other formula yang kita boleh guna sekarang?
Siapa boleh cadangkan? Kalau yang ni tak boleh dah. Ini cara kamu fikir dalam Nmaths. If one formula cannot, kamu kena cari formula yang terbaik untuk selesaikan dulu. Yes, panjang lengkok punya formula. Okay, S equal to R theta, length of arc. Why? Because saya nak cari R ni. S saya ada tak guys? Yes, kamu ada the S. Ini adalah panjang lengkok kamu. Ada tak theta? Yes, kamu ada theta kamu. So, boleh guna rumus ni lah. S equals R theta. So guys, 5 sama dengan R. Okay, remember, theta kena convert kepada radian. Ingat, kali pi bahagi 180 darjah. So, kalau kamu kira, kamu akan dapat jawapan dia 4.77 cm. Okay guys, sekarang, boleh tak saya guna rumus ni sekarang? Boleh. Okay, because I already have my R. Saya dah dapat R saya. So, kamu gantikanlah. A sama dengan setengah. R kamu yang ni ganti masuk 4.77 square. Theta ingat dalam bentuk radian. Okay, you must give in radian. So, pi bahagi 3. 60 darjah equal to pi over 3 radian. So, kamu tekan calculator. You will get answer. Let me see ya. Tadi orang dah sebut apa jawapan dia. 11.94. Kalau nak bagi kepada 2 dp, 2 titik perpuluhan is 11.94 cm square. Okay guys, faham ah cara nak buat soalan ni? Okay, this one is satu level lebih tinggi lah berbanding soalan sebelumnya. Okay, saya modify lagi. Let's say, sekarang saya ada satu lagi soalan macam ni. Okay, ada, okay lah saya buat macam ni. Okay, katakan soalan dia macam ni pula. Saat saya cuba fikir. Okay guys, saya nak kamu cari luas sektor ni. Macam mana nak buat? Cuba bagi tahu jawapan bila selesai. Kalau yang tak faham tak apa, kita tunggu untuk yang dah dapat jawapan nak share dulu. Yang ni saya rasa tak susah sikit, tak susah banyak lah boleh buat. So anyone? Dah dapat jawapan? Luas sektor ni? Kalau ada sesiapa tak tahu tak macam mana nak buat, boleh angkat tangan tak? If anyone don't know. Yeah, I don't think so. Try again. 49.13 bukan. Anyone else want to give try? Your answer is quite close but not so accurate. Okay, I think some problem with the rounding off. So anyone else? Ada jawapan lagi tepat? Yes, I feel correct. Okay, the answer is actually 49.09. Okay, 49.13 dah sikit lari dah. Okay, so make sure kamu guna nilai pi dalam calculator. Jangan guna nilai pi equal to 3.142 or 22/7. Kalau soalan tak nyatakan yang ni, kamu guna nilai pi dalam calculator. Use the exact value of pi. Kalau tak, jawapan akan lari. Okay, so how to do this? First step, guys, saya nak tanya, boleh tak saya guna yang ni sebagai sudut saya? Yes or no? Kau nampak wajah dia. Can I direct use 3 pi bagi 4?
Tak boleh. Cannot. Okay guys, you must remember sudut yang kita nak sekarang ada yang merah ni. Because I want the shaded region. Shaded region adalah yang dirangkumi oleh sudut merah tu. It is the red angle, not the blue angle. Okay, that is why how to get this angle? Kamu kena guna konsep jejari 5. Guys, satu bulatan berapa unit dia dalam radian? Can anyone tell me? One circle angle. How many radian? You should get 2 pi lah. Okay. Kamu tekan calculator 2 pi tau. Jangan tekan 6.284. Because 6.284 already rounded off. Sudah dibundarkan. Okay. Use 2 pi. And then you minus 3 pi bahagi 4. Okay guys. Understand? Ini kaedah dia. So, if you press calculator, you should get 49.09. Ini jawapan dia. Okay guys. Understand So, ini adalah beberapa contoh untuk kira luas sektor lah dalam topik ni. Okay, maybe I try to think of one more question yang lebih mencabar. Okay guys, let's say saya ada macam ni pula. Sana saya fikir sikit. Okay, tak apa. Saya libatkan yang ni pula. Okay guys, I want you to count the area of segment. Saya nak kamu kira luas segmen ni. Okay, I want you to count the luas tembereng lah. So guys, let's say lah, saya bagi kat kamu beberapa info. Start. Okay, let's say saya bagi dia lebih kebat lah bagi kamu, okay? Okay guys, saya nak kamu kira luas segmen. Melalui dua info ini sahaja, siapa boleh buat? Yang ni memang kebat. Berdasarkan wajah ni. Okay, first step lah sebelum kamu solve. Apa rumus sekarang untuk kira luas segmen berdasarkan wajah yang saya lukis? Based on the diagram, apa formula untuk kira luas kawasan berlorek yang tu? Cuba type dalam perkataan. Apa idea kamu? What is your concept? Yang tu kamu kena tahu dulu. So anyone? Apa konsep kamu untuk dapat luas kawasan berlorek? Apa tolak apa? Ataupun apa tambah apa? Kamu kena cakap. So anyone? Ada konsep? If anyone don't know, tolong angkat tangan macam mana dapat luas kawasan tu. Kalau tak tahu, angkat tangan saja. Okay, I help Okay, saya bagi bantuan sikit. Okay guys. Saya nak kamu kira luas yang ni sekarang kan, yang purple ni. So guys, cuba lihat gambar besar. Look at the big picture. Kamu kena ambil luas sektor tolak dengan luas segitiga. Can you all see it? Boleh nampak tak? Okay, I use different color. Green. So can you see guys? Yang ni adalah sektor kamu. Yang hijau ni. Seluruh yang hijau ni. Okay. Bukan. Saya tanya luas sekarang. Okay. Panjang dengan luas tak boleh hubung kait. Okay. I want to find area now. Okay. After that, you minus with luas segitiga kat sini. Can you all see guys? Boleh nampak sekarang? Luas satu sektor tolak dengan luas satu segitiga. Saya dapat yang berlorek. Can you guys understand?
So this is my concept now. So dari sini saya nak buat formula. Macam mana nak kira luas segmen. Segmen saya bagi simbol ni lah. Okay. So guys, luas sektor. Can you all type out? Apa rumus dia untuk kira luas sektor? Area of sector formula. Can you all comment? What is the answer? Cuba type kat saya. Recall balik. What is the formula we use? Supaya nanti lebih senang nak kira. Because this one is another rumus yang kamu kena tahu dalam bab ni. Selain daripada apa yang saya dah bagi tahu lah. Okay, so guys, luas sektor. Apa rumus dia? Cuba komen. Yes, correct. Okay, half R square theta. Pastikan theta in radian lah. Sudut kamu dalam radian. Luas segitiga guys. Siapa boleh bagi tahu saya? Apa rumus dia? Area of triangle. Yang ni kamu kena fikir sikit. Boleh tak saya guna setengah tapak kali tinggi? Can ah? Kalau saya guna rumus ni betul tak guys? Is it possible? Adakah mungkin saya guna rumus ni? Ataupun salah? So anyone? Rumus segitiga? Apa saya kena guna? Hello guys. Cuba komen. Area of triangle. Apa rumus kita nak guna kat sini? Yes, very good. Half AB sin theta. Okay guys, I want to ask you. Mengapa setengah kali tapak kali tinggi saya tak boleh guna kat sini? Can you all give me a reason? Cuba bagi sebab mengapa yang ni saya kata tak boleh. Why? Because saya ingat yang ni adalah rumus untuk segitiga kan yang kamu dah belajar selama ni. Mengapa yang ni tak boleh? Why cannot? Every time dalam matematik kan kamu kena tahu sebab kenapa yang ni tak boleh. Kenapa yang tu boleh. Baru kamu faham matematik. Okay, kalau kamu sekadar menghafal tak boleh punya. Okay, you cannot memorize. You need to understand why this one cannot, why that one can. Okay, baru kamu faham matematik. So why guys? Why this one cannot? Mengapa ni tak boleh? Satu sebab sahaja. Very simple. Cuba lihat wajah yang saya lukis. Mengapa saya tak boleh guna? Correct. Sebab yang tu bukan segitiga sudut tegak. Remember guys, rumus ni adalah untuk segitiga yang ada sudut 90 darjah. So guys, lihat wajah ni. Adakah dia 90 darjah? Bukan. Okay, kamu boleh lihat secara jelas. It is not right angle. Dia bukan segitiga sudut tegak. That's why this rumus totally cannot. Tak boleh. Okay, that's why saya kena guna knowledge dari Form 4 Chapter 9. Penyelesaian segitiga. Setengah AB sin C. Untuk dapat jawapan saya. Okay, so guys. Dari sini, kamu boleh faktorkan rumus ni sebenarnya. Okay, saya tak mau complicate lah. Kat sini, sebab yang ni adalah sektor, kamu boleh terus tulis rumus dia macam ni. Setengah R kuasa 2 sin theta. Okay, yang ni dengan yang ni, dia adalah sama. Okay, AB ni merujuk kepada dua sisi yang berbeza panjang. A and B mean you have different length. Tapi dalam satu sektor, nilai dia akan sama. Dua panjang tu. That's why kita terus bagi R kuasa 2. Maksudnya jejari sektor tu sama. Kat mana-mana pun dia sama. Okay. So, tak perlu tulis setengah AB sin theta yang ni lah. Okay. So, guys. Kalau nampak rumus ni. Apa saya boleh faktorkan kat sini? What can I factorize over here? Kamu semua belajar faktorkan. Am I right? So, apa ungkapan yang saya boleh faktorkan kat sini? Keluar. Kalau kamu nampak ungkapan ni. Lebih dari itu. Apa lagi saya boleh faktorkan selain R kuasa 2? Cuba guys. Anyone? Yes. Okay, betul. You can faktorkan setengah. You can faktorkan R kuasa 2 also. So that's why
dalam kurungan kamu tinggal dengan theta tolak sin theta. So this is the rumus to count area of segment, luas tempering. Ini adalah rumus dia. Kamu akan nampak rumus ni nanti. So ini cara rumus ni datang dari konsep yang saya terangkan tadi. Okay guys, anyone seen this formula dalam buku rujukan ke atau apa-apa? Cuba angkat tangan if you see this formula before. Kalau kamu dah belajar lah. Adakah kamu nampak rumus ni? Anyone? Semua tak nampak rumus ni. Okay, actually this is one of the famous formula lah yang kamu akan jumpa dalam bab ni. Okay, but saya terangkan macam mana kamu dapat lah yang ni. Okay guys, so now dari rumus ni yang kita dapat, we will solve the question. Okay, this is the formula we will apply. Okay, so we go back to the question. Okay, so anyone got idea how to solve this question? Siapa ada cadangan? Anyone? Apa kita kena cari dulu? What must we find first? Come on guys, you need to comment active. Kamu kena comment dengan lebih aktif. Find theta. Let me think. Okay, boleh. Kamu boleh cari theta, can? So guys, apa sudut ni? Siapa boleh bagi tahu? Apa nilai dia? 110? Dennis, yang ni dah 280. Macam mana itu 110? Ya, 80. Okay, sudut ni 80 darjah. 80 degree. So guys, kalau kamu lihat rumus yang saya buktikan ni, 80 degree kamu boleh gantikan kat sini. Sorry. Guys, I ask you all first before I tell. Wait, saya padam dulu. Yang ni soalan penting. So guys, 80 degree yang kamu bagi tahu tadi, saya kena gantikan kat sini ataupun kat sini. Yang mana betul? 1 atau 2? Cuba komen. Mana betul? Yang ni penting. Very important. Kalau silap yang ni, habis. Okay, sama saya nak lihat respon orang lain. Sebab soalan ni penting. Kalau kamu ganti silap, habis. Okay, sama-sama. Berdasarkan apa yang kamu fikir guys, bukan lihat kawan Okay, sama. Cuba komen. Which one is correct? Okay, so 5 people. Okay, so basically nombor 2 betul. Okay, 1 is wrong. Okay, I will explain to you. So guys, cuba lihat ke atas ni. 2 ni adalah sama. Maksudnya, my angle, theta saya yang belah kiri tu is in radian. Dalam unit radian. So that's why 80 degree kena masuk bawah sin. As I say before, anything sin, ada sin sudut, sudut tu ada dalam unit darjah. Okay, anything that have sin theta, theta is always in degree. The other theta, kalau kamu tak nak confuse, kamu letak simbol R. Okay, untuk bagi tahu kamu itu sudut dalam unit radian. Okay, so that's why untuk sudut yang ni, saya padam dulu. Untuk yang pertama tu, kamu kena convert. Okay, so this one, 80 degree times pi bahagi 180. Kamu kena gantikan seluruh yang ni. Okay, this one, 80 degree sahaja. Understand guys? Boleh cuba react kalau faham apa yang saya kata. Okay, this one you must take note. Because kamu kena tahu bezakan dua theta ni. Kalau tak tahu bezakan, tak boleh buatlah. Kamu kena tahu. Okay, dia tak sama. It's different value. Okay, so now guys, apa yang kita tak ada lagi dalam soalan ni? Kita sekarang kehilangan info ni. We don't know this one. So guys, cuba lihat raja balik. Macam mana saya boleh dapat jejari raja ni? Yang ni soalan penting.
So anyone can tell me, apa kaedah untuk dapat jejari sektor ni? Sebab kalau kamu lihat info yang saya beri tu, dia macam tak ada cukup info kan? Tapi kamu boleh cari. So anyone know how to get the answer? Tak boleh. Petua Sin tak boleh sebab saya tak ada apa-apa info tentang segitiga ni. Tak boleh juga. Petua kos saya pun tak ada info tentang segitiga. S equal L theta. Let me think. Yes. Okay, correct. That is the answer. Guys, cuba fokus kat sektor major ni ya. So kalau kamu lihat sektor major ni, ini adalah sektor major yang hitam punya. The black one is the major sector. So guys, kamu ada sudut ni. Kamu ada panjang lengkok yang ni. This is the length of arc. So guys, S equal to L theta because sektor major dengan sektor minor dia kongsi jejari sama sahaja. Okay, because one circle, kat mana kamu pusing pun jejari tu sama. Okay, anywhere the radius will be the same. That's why kamu boleh guna S equal to L theta. Tak semestinya panjang lengkok tu kena diberi kat sektor minor. Mereka boleh beri kat sektor major juga. Kamu masih boleh dapat nilai R ni. Do you guys understand? Okay, because radius jejari constant. Satu bulatan kat mana-mana pun. Asalkan dia mula kat tengah, you start at the center of the circle kepada lilitan bulatan. Itu dipanggil jejari. Okay, so guys, kita boleh guna info. 44 equal to R. Theta kita kena tukar ke radian. You convert to radian. Times pi bahagi 180. So, if you count and see, kamu akan dapat R sama dengan, saya kira 44 over answer. Okay, you should get 9 cm. Okay, exact. 9 cm. So, kamu boleh label lah. Yang ni 9, yang ni pun 9. Okay guys, sekarang saya boleh selesaikan soalan dah. Jejari yang saya nak cari dah dapat. Nilai dia 9. So, kamu boleh gantikanlah semua info. 9 kuasa 2. Lepas tu, 80 kali pi bahagi 180. Tolak dengan sin 80. So, you can get the answer di. Kamu boleh cari jawapan dia. Okay, just press calculator. You can get answer is, you should get 16.68 cm kuasa 2. Okay guys, understand macam mana buat soalan ni? Yang ni nampak lebih susah kan? Am I right guys? Siapa rasa soalan ni susah? Angkat tangan. Who find this question hard? Okay, that's why saya modify sikit. Soalan dia jadi susah dah. Okay, that is AddMaths. Kamu kena faham AddMaths macam ni. Dia tak direct sangat. Dia boleh pusing macam mana pun. Tapi asalkan kamu ada konsep tu, your concept is strong, you can still do one. Dia boleh pusing macam mana pun. Okay, mereka boleh tukar yang ni, tukar yang tu. Macam-macam boleh buat. Okay, but kekal pada konsep. Okay, whatever you learn. Okay guys? So this is how you get area of segment. Ingat rumus ni. This formula very important. This one. Kalau tak, kamu kena buat individually. Cari ni, tolak. Kalau kamu hafal yang ni terus, lebih senang. Okay, because kamu ada theta, kamu ada jejari, kamu boleh cari jawapan dah untuk luas tempering. Area of segment. Okay guys? So this is how we do lah for area of segment. So I think this one you all clear. Okay, let me see. Ada question yang mencabar sikit. Sana. Okay, kita cuba soalan ni pula. Okay, masih dalam topik luas tempering. Saya bagi soalan ni kat kamu. Okay guys, siapa boleh bagi tahu saya
Apa jawapan untuk yang ni? Luas kawasan berlorek. Segmen PRQ. Apa jawapan dia? But first, macam mana nak mula? NMATS yang penting macam mana nak mula soalan. Kalau tak tahu macam mana nak mula soalan, dah jadi susah sikit. Okay? Kamu kalau ingat, you can use this formula kan untuk tempering. Tempering selalu ingat rumus ni. Boleh guna terus. Okay, tak perlu nak buktikan semua, tak payah. Terus tulis rumus ni. Directly write this one. So, kalau kamu nampak, R. Adakah kita ada R, guys? Do we have R? Yes or no? Nilai R kita ataupun J. Adakah kita ada nilai itu? Yes. Okay, kita ada 3.5. Itu adalah jari sektor. Okay, theta. Adakah kita ada theta, guys? Do we have theta? Adakah kita ada apa-apa sudut? No. Okay, yang ni kita tak ada info. So, we need to find that lah. Kamu kena cari yang tu. Theta yang dia maksudkan adalah yang ni. So, guys, how to find the theta? Apa konsep yang kita boleh guna kat sini? Ada dua konsep. You can choose either one. Okay, so first konsep, siapa boleh bagi tahu? Untuk dapat theta, kamu kena recall balik lah apa yang kamu dah belajar setakat ni. Any concept? Okay, so first concept, siapa boleh bagi tahu? Yes, very good. Cosine rule. Kamu boleh guna petua cosinus. Guys, saya nak tanya lah, apa panjang OP ni ya? What is the length of OP? Kalau kamu tak sedar lah, dia sebenarnya 3.5 cm juga. Because dua-dua ni adalah jejari. Okay, maybe kamu akan rasa OP saya tak tahu panjang, but actually kamu ada. OQ sama dengan OP. Both of them have the same length because it's radius. Okay, dia pusing. Okay, petua sin. Petua sin tak boleh. Okay, cannot. Sine rule cannot lah guys. Sine rule tak boleh. Mengapa saya kata tak boleh? Do you all still remember guys? Apa syarat minimum saya boleh guna petua sin? Siapa boleh bagi tahu? What is the minimum requirement untuk guna petua sin ni? Sangat senang kamu nak nampak. Kamu lihat rumus dia untuk petua sinus. Okay, this is the formula for sine rule. Correct? So, kamu kena dapat satu unknown kan untuk selesaikan soalan. So, minimum requirement, kamu kena ada dua sisi yang ada nilai dan satu sudut. You need to have two side and one angle. So guys, dalam soalan ni, adakah kamu ada satu sudut yang sudah diberi? Yes or no? Do you have any angle? No. That's why sine rule cannot. Okay? Automatically tak boleh. Kamu lihat rumus sahaja, kamu boleh tahu. Kamu ada dua sudut kat sini. Maksudnya, you must have at least one sudut. Baru kamu boleh selesaikan untuk satu lagi sudut. Okay? That's why sine rule tak boleh. So guys, anyone can tell me what is the second method yang saya boleh guna kat sini to get the angle QOP punya sudut? What is the method? Yes, very good. You can bahagikan segitiga ini kepada segitiga sudut tegak. Okay, you will get this one. Yang ni 3.5. Okay, lepas tu theta kat sini. Actually yang ni theta bahagi 2 lah. Sebab kalau kamu lihat wajah, seluruh wajah ni theta. Jadi bila potong 2, nilai theta pun kat sini akan bahagi 2. Okay, it will become theta over 2. Okay, so guys, nilai ni, siapa boleh bagi tahu? Panjang ni berapa? QP panjang 4 cm. Jadi saya nak kecil tu, ya 2 cm lah. Dia sepatutnya bahagi kat setengah. Okay, kita anggap dia bahagi sama panjang lah. Okay, divide equally. Kalau tak, sangat susah nak kira. Okay, so sekarang kamu nampak segitiga yang saya lukis. Boleh kan cari theta? Yang ni opposite, yang ni hypotenuse. So kamu guna so. So sin theta bahagi 2 sama dengan opposite bahagi hypotenuse. Okay, jadi kamu ganti nilai sahajalah, kamu boleh dapat theta. Okay, sin theta bahagi 2 equal to 2 over 3.5.
So you shift sign. Ingat guys, sekarang sudut yang kita bincangkan is theta bahagi 2, bukan theta. So kamu kena hati-hati. So if you shift sign, kamu akan dapat sudut 34.85. Okay, selepas tekan kalkulator. Okay, so theta kamu kena darab 2. Okay, 69.7. So baru kamu boleh ganti masuk dalam rumus ni. Okay, kita dah cari nilai theta 69.7. So guys, untuk theta ni, boleh tak saya gantikan 69.7? Yes or no? Untuk yang sebelah kiri punya. Boleh tak saya guna nilai ni? Yes, remember, yang belah kiri tu dalam unit radian. Kamu kena ingat. So, times pi bahagi 180. Untuk yang ni. Okay, this one bila ada sign, you can use in degree. Guna darjah. Okay guys, so if you tekan calculator, you can get the answer lah untuk luas segmen yang berlorek. Understand guys? This question should be no problem lah if you can understand the concept. Okay, actually got one more method lah yang saya lupa. The third method, kalau masih ingat, kamu boleh guna rumus perentas. Okay, chord formula. Siapa ingat? Chord formula is actually 2R sin theta bahagi 2. Ini adalah rumus untuk panjang perentas. Kamu nak cari theta. You have the chord length. Guys, apa panjang perentas kat sini? What is the answer? Dari Raja. Apa panjang perentas kat sini? Yang kamu nampak. Tak perlu kira pun. Yes, it's 4 cm. Correct. Okay, panjang perentas 4 cm. Jejari pun kamu dah ada 3.5 cm. So, kamu boleh kira theta lah. Okay, actually lah, rumus ni ya, panjang perentas kan. Kalau kamu nampak, dia actually sama dengan apa yang saya buat kat sini. Boleh nampak tak guys? Sin theta bahagi 2 ni, sin theta bahagi 2 juga ada kat sini. Maksudnya, method kedua dan ketiga is actually related. Okay, dia berhubung kait sikit. Okay guys? So this is how you can solve the question. Ini cara dia. Alright. So yeah, this is another question lah yang mereka boleh tanya kat kamu. Okay, so another type. Let me see. Okay, masih ada masa. Saya cari yang lebih mencabar. Saat guys. PIQ. Okay, kita buat soalan ni. Okay lah, kita buat yang ni. This one consider kebat lah. Okay, kita buat yang kebat. 1 kebat untuk yang ni. Okay, so let's say mereka bagi kat kamu Raja macam ni. Okay, sudut kat sini 120 darjah, 120 degree. Okay, P, M, O, N, Q. Okay. So mereka bagi nilai ni kat kamu. OP sama dengan 15 cm. Okay, dia ada satu lagi bahagian macam ni. Okay, so soalan dia nak cari yang ni. Okay, they want to find this region, bahagian yang tu. Okay, so now ada satu lagi info, sorry tak bagi tahu. Okay, OM kepada MP nisbah dia adalah 2 kepada 3. Okay guys, so the answer is, the question is, cari kawasan yang hitam ni, yang saya lorek dalam wajah. So anyone, macam mana nak buat soalan ni?
I think should be no problem also lah this one. It shouldn't be that hard. Ada dua sektor, satu kecil dalam satu sektor yang besar. So guys, apa konsep untuk cari yang perang punya, the brown sector? Apa kita kena buat? Anyone? Cuba bagi tahu saya idea macam mana nak selesaikan. Anyone? Cuba bagi idea. Hello guys. Yang perang tu macam mana nak cari? Jangan apa nak kata malu untuk kongsi. Bukan. Danish, kita bincang pasal luas sekarang. Jangan libatkan panjang bila nak cari luas. Okay? Panjang tak guna kat sini. Okay? Because we want to find area. So, length no need. So, basically, kalau kamu nampak lah, kamu boleh guna luas sektor POQ yang besar tu tolak dengan luas sektor MON. Can you see guys? Boleh nampak? Kamu ambil sektor besar, tolak sektor yang kecil ni. Okay, sektor besar yang ni. Okay, saya guna warna lain pula. Sektor besar yang biru ni. Okay, biru ni adalah sektor besar yang kamu nampak. Okay, yang perang tu adalah sektor kecil yang ni. Boleh nampak guys? Can you understand? Itu konsep yang saya guna kat sini. Sudut pun dah diberi. So, directly lah setengah. Jejari kat sini 15 untuk yang besar kuasa 2. Theta dalam radian 120 kena tukar kepada radian. Lepas tu tolak dengan yang ni. Okay guys. Macam mana nak dapat jejari sektor MON? Siapa boleh bagi tahu? How to get this radius R yang ni? R sama dengan apa untuk yang ni? Can anyone tell me? Apa kita boleh guna kat sini? Anyone? Macam mana cari panjang ON? Cuba bagi idea. Yes, correct. Okay guys, you can use the nisbah here. Kamu boleh guna nisbah yang diberi sebenarnya. Okay, so guys, how to use the nisbah? Kamu kena tahu. Kamu nak cari OM. ON sama lah. The length is the same. Panjang dia sama. So, nisbah dia adalah 2. So, 2 bahagi dengan jumlah nisbah yang kamu ada. Apa jumlah nisbah kamu? 5. 2 tambah 3, you get 5. Kali dengan panjang seluruh sektor 15 cm. Ini cara kita guna nisbah. So you will get 6 cm. Untuk panjang OM. OM 6 cm. ON also 6 cm. Do you all understand? Boleh faham? Cara saya dapat 6 cm tu? Okay, you must know how to use the ratio lah. Kalau tak pandai nisbah, susah sikit. Okay, you must know how to use the ratio. So that's why 6 cm. Kalau saya tanya panjang MP, you should get 9 cm. Because 15 cm total, tolak 6 cm, baki 9 cm. Okay? So now, kamu boleh cari dah lah. Okay, kamu dah ada jejari sektor kecil, 6 kuasa 2. Sudut masih sama, 120 kali pi, bagi 180. So, kamu kena tekan seluruh yang ni lah dalam kalkulator kamu untuk dapat jawapan dia. Okay, kalau tak silap, you should get 197.95 cm kuasa 2 jawapan dia. Understand guys? Boleh faham? Can comment if you understand, say yes. Because saya nak bincang soalan paling kebat sekarang. After this. Faham So sedia guys. Ini soalan yang suka tanya dalam SPM. Bila nak keluar bab sukatan membulat, circular measure, kebat. Kebat sangat. This is the question untuk kamu. Yang lain semua senang. Yang saya buat selama ni. Okay, this is the challenge. Siapa nak challenge? Angkat tangan.
Who want to challenge themselves dalam bab ni? Buat satu soalan sangat susah. Raise your hand if you want the challenge. Kalau sedia nak hadapi cabaran ni. Wah, no one want to raise hand lah. Semua tak mau challenge. Tak apa, saya bagi jugalah. Okay, guys. Focus on this ah. Jangan tanya saya mengapa saya lukis bentuk ni kat kamu. Okay? Nampak bentuk pun kamu dah pening, saya tahu. But this is the type of question SPM suka tanya. That's why saya bagi. SPM akan keluar pelik-pelik punya untuk bab ni. Kalau kamu tanya senior kamu, bab ni, SPM 2023, dia keluar satu soalan yang sangat jarang jumpa lah. Okay? Tak ada dalam mana-mana soalan percubaan negeri. So that's why kamu kena sedia. For this chapter, they like to keluar soalan pelik yang kamu tak pernah nampak. Tapi kamu kena guna semua info yang kamu ada dari 1.1, 1.2, 1.3 punya subtopik untuk jawab. Okay, kamu aplikasikan semua dalam soalan ni. Okay. So, let me see. Okay, yang ni O. Lepas tu tukar warna. Kalau kamu boleh buat soalan ni, maksudnya kamu ready lah for SPM untuk bab ni. Okay. So, soalan saya buat kat sini ya. Okay, so let me see. Yang tak berkaitan saya tak tulis. Okay guys, first info yang soalan bagi tahu kat kamu. Saya analisis lah. Mereka bagi tahu garis OP dan OR ni adalah tangent. So guys, bila nampak perkataan tangent ni, apa keluar pada minda kamu? First thing, when you see tangent, apa yang kamu boleh interpret? Tanpa lihat soalan, what does tangent mean? Apa maksud tangent? Yes, remember guys, whenever you see tangent, terus lukis kat wajah 90 darjah pada dua garis ni. Okay, direct put 90 degree. Jangan fikir apa-apa. Because 90 degree guys, kemungkinan kamu boleh guna konsep SOHCAHTOA. That's why mereka bagi info yang ni. Sangat penting. Because dia adalah segitiga segitiga sudut tegak. Right angle triangle. Yang ni yang saya lukis. Okay, that's why mereka bubuh tanda yang tu. Okay, so next information. Let me see. Okay. Okay, semua dah beri. Okay, saya dah bagi semua dah. Okay, so first question. Okay, so this is your first question. Show that RS equal to 3 cm. So guys, kalau kamu refer wajah ni, mereka nak kamu tunjukkan RS ni sama dengan 3 cm. So guys, apa saya boleh guna? Baru tadi saya cakap kat kamu. What can I use? What concept? Anyone? Saya nak cari panjang yang ni. So what concept saya boleh guna? Cuba komen guys. Yes, SOHCAHTOA. So guys, kamu ada sudut ni 60 darjah. Okay, so guys, kamu guna sin, cos atau tangent kat sini. Kamu ada panjang ni 6 cm. SOHCAH atau TOA? Mana satu kamu guna? Cuba lihat sudut dia kat mana. Can you all type and see? Do you use sin, cos or tangent untuk cari panjang RS? Anyone? SOHCAH atau TOA? Mana satu? No. Tak boleh guna tangent.
Guys, you must remember, no, not so. Jawapan dia K. Okay, you must use cos. Because, saya cuba lukis kat sini ya, segitiga tu. Kamu kena tengok dia betul-betul. Okay, saya lukis secara macam ni, supaya lebih senang. Okay, nilai ni, untuk hypotenuse, mereka dah beri kat kamu. Nilai dia 6 cm. Correct? 6 cm yang ni. Dia adalah panjang yang ni. Okay, that's why 6 cm ada kat sini. Soalan adalah cari yang ni, RS. Okay, sudut mereka letak kat sini 60 darjah. So guys, can you all see now? Mengapa saya kena guna K? Mengapa kena guna cos? Sebab kamu ada hypotenuse, nak cari adjacent, kamu ada sudut. Understand? So that's why cos 60 equal to RS bahagi 6 cm. So RS equal to 6 cos 60. So jawapan dia, you can press calculator lah. 6 cos 60. You will get 3 cm. Maksudnya, kamu dah buktikan lah jawapan dia. Understand? So this is how you get 3 cm. This is the first part lah, kamu kena buktikan. Okay, so second part, mereka suruh kamu cari sektor OPQR. Okay guys. Sekarang lihat macam mana dapat OPQR. Maksudnya mereka nak cari, saya bagi warna kat kamu. Mereka nak cari seluruh yang merah ni. Okay guys, how? Macam mana buat yang ni? Apa konsep dia? Kamu kena analisis raja ni. So bagi tahu saya, kamu tambah apa kat sini? Kamu tambah sektor ke tambah apa? So anyone? Apa kamu kena tambah? What you must add over here? Untuk cari luas OPQR. OPR, yes, very good. Sat, bukan OPQR. Okay, kamu kena tambah yang ni, PSRQ. Okay, kalau kamu tambah OPQR, maksudnya kamu tambah dengan jawapan kamu. Soalan dia suruh kamu cari OPQR. Okay, so you must tambah OPR yang ni dengan yang ni, sektor yang ni. Boleh faham? Okay, this is the concept yang kamu guna. Okay, so mungkin saya lukis dengan lebih baik lah kat sini untuk bagi kamu nampak. Okay, raja dia macam ni, saya lukis besar sikit. Okay, macam ni. Sorry, tak seimbang sangat. Okay, like this, like this, like this, like this. Okay, dua segitiga ini, dia adalah 90 darjah. Okay, 90 degree. Okay, lepas tu, yang ni adalah 60. Yang ni juga 60. Okay, both of it will be 60 degree lah because panjang dia sama kan. Okay, it's exactly the same length. So, RS, P, O. Okay, so kamu boleh nampak. Kamu kena tambah dua segitiga. Lepas tu, tambah dengan sektor. Sektor yang ni, yang besar. Untuk dapat luas dia. Okay guys, understand konsep dia? Dua segitiga tambah satu sektor ke atas tu, you get the whole area. Okay, this is the concept to solve the question. So now, kalau kamu lihat, kamu dah ada info dah sebenarnya. Kamu dah cari RS sama dengan 3 cm. Maksudnya PS juga 3 cm because sudut dia sama. Okay, and then kamu juga ada info OS. OS soalan bagi tahu kamu 6 cm. Okay, OS is equal to 6 cm. So guys, macam mana kira panjang, macam mana kira luas segitiga ini? Can anyone tell me? Apa rumus yang kita guna untuk kira luas segitiga yang ni?
Adakah kita guna setengah kali tapak kali tinggi? Yes or no? Tak boleh. Guys, ini adalah tapak kamu. Ingat. Adakah kita ada info tentang panjang ni? Cuba tengok betul-betul. Saya nak kaedah yang termudah. Okay, kita tak ada. Kamu boleh carilah, tapi itu lebih panjang. Okay, apa yang kamu boleh nampak secara terus? Saya boleh guna setengah AB sin C. Betul? Sebab sudut ni saya ada 3 cm, saya ada 6 cm. Okay, that's why terus setengah AB sin C. Setengah 3, 6, sin 60. Terus tekan dapat jawapan dah. Sebab kamu ada dua segitiga sama luas dia, kamu darab seluruh nilai ni dengan 2. Okay, because you have two same triangle, dua segitiga yang exactly the same. So, you kali nilai itu dengan 2 lah. Okay, so kalau kamu kira, nilai dia adalah 18 sin 60. Okay, kamu kekal macam ni dulu supaya bagi jawapan yang paling tepat. Okay, jangan bundarkan lebih awal. Dalam bab ni, don't round off early. If you round off early, jawapan kamu habis. Okay, because dia takkan tepat. So, tinggalkan dalam bentuk yang paling tepat. Okay, now, kamu kena cari luas sektor ni. I rasa tak susah. Kamu ada jejari 3 cm. Apa sudut ni, guys? Siapa boleh bagi tahu? Sudut bagi sektor tu, what is the angle? Berapa nilai dia? Saya nak dalam darjah. In degree form. How many degree? Sudut sektor tu. Anyone? Yes. Okay, betul. Because 60 degree, 60 degree. So, one circle 360 minus 120. 60 tambah 60 dapat 120. So, that's why jawapan dia 240. But be careful, kamu kena guna dalam radian. So, tambah dengan setengah R kuasa 2 theta. Okay, so dia sama dengan, saya tulis kat sini. Okay, setengah R kuasa 2 theta. R kamu 3, your radius is 3. Sudut kamu 240 kali pi bahagi 180. Bahagi dengan 100 sana. Kali pi bahagi 180 darjah. Okay guys? Understand? Maksudnya 18 sin 60, kamu tambah dengan nilai ni. That is your final answer. Itu jawapan akhir kamu. Okay guys? Can understand? Can angkat tangan kalau faham cara nak buat, cara kamu analisis raja tu? Can understand Okay, good. So let me see. Ada 5 minit lagi. So wait. Got one more part. Let me see for a while. Okay. Got this question over here. Yang ni lain sikit soalan dia. Okay, so the last part for today, bahagian terakhir, sama dengan soalan tu, mereka bagi tahu lah. Saya akan translate untuk Bian nanti. Saya copy dulu dalam Inggeris. Okay guys, mereka bagi tahu tingkap ni ada putaran simetri. Okay, pada titik O untuk nth order. Untuk sebutan ke n. So mereka nak cari nilai n. So guys, adakah kamu masih ingat apa maksud putaran simetri? Siapa masih ingat yang ni? Anyone remember? Apa maksud putaran simetri? Siapa masih ingat yang ni? Macam mana nak cari bilangan putaran simetri? Yang ni matematik modern tau. Dari lower form. Bilangan putaran simetri. Dia sama dengan apa? Siapa boleh bagi tahu? Anyone?
Cuba. Dia sama dengan apa? Hello? Bukan. Bukan 360. Okay guys. Bilangan putaran simetri ni sebenarnya sama dengan bilangan paksi simetri yang kamu ada dalam rajah kamu. Ini yang kamu kena tahu. Guna knowledge dari matematik moden yang kamu belajar dari form 3, bab transformasi. Masih ingat tak? Kamu belajar tentang yang ni. Putaran simetri. Macam mana nak tentukan bilangan dia? Tak perlu kira pun. Lihat rajah, terus bagi tahu jawapan. Okay, no need to count. You just direct see your diagram. So guys, cuba lihat kat sini ya. Saya nak potong rajah ni bagi simetri. So, saya boleh potong macam ni satu. Saya boleh potong macam ni 2. Saya boleh potong macam ni 3. Saya boleh potong macam ni 4. So guys, satu lagi tu datang dari mana? Satu lagi paksi simetri. Siapa tahu? Jawapan dia 5. So mana satu lagi paksi simetri? Siapa nampak? Anyone know? One more paksi simetri. One more axis. So far you got 4. So anyone? Siapa tahu? Mana satu lagi paksi? Kalau tak tahu, kamu angkat tangan. If you don't know. Okay, semua angkat tangan. Okay, basically lah. Dari sini, kamu sebenarnya dapat kenal pasti 4 sahaja. Okay, 4 axis only. Kalau kamu lihat wajah betul-betul lah. Saya pun nak nampak lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay. Saya dah nampak. Okay guys, satu lagi ni sebenarnya dia datang dari yang ni. Okay, mungkin wajah saya tak bagus sangat lah. Okay, kalau kamu refer soalan ni dalam buku teks, kamu sebenarnya boleh lukis garis ni dan potong wajah masih sama pada dua belah bahagian. Okay. Actually, I never draw very nice lah this diagram sebab saya lukis kasar sahaja. Okay, if you see your buku teks page 19, kamu boleh potong garis ni secara sama. Okay, exactly the same. Okay guys, can understand? That's why soalan ni kamu tak perlu kira pun. You direct see the diagram. The number of rotational symmetry is the number of your axis of symmetry. This is the concept. That's why jawapan dia 5 terus. Okay guys, clear? So this is how you get nilai N. Okay, and then the last part, mereka suruh cari luas antara dua panel yang kamu ada. Okay, this one also a bit kebat, tapi saya rasa kamu boleh buat. Okay, if you refer the diagram here, okay, let me, boleh padam tak? Okay, boleh. Okay, basically, mereka nak cari luas yang ni. Okay, saya tak bagi huruf lah. Saya lorek kat kamu. Okay, they want you to find this shaded region. Kebat guys, this one. Not easy. So how guys? Macam mana cari luas yang ni? Can anyone tell me? How to find it? So basically, if you all see lah. Wait. Let me draw nicely. Adakah kamu semua boleh nampak satu sektor kat sini? Yes or no? I think you should be able to see it lah. Kamu ada satu sektor kat sini sebenarnya. Okay, there is one sector. Okay, so guys, can anyone tell me what is the angle of the sector? Siapa boleh bagi tahu yang ni? Yang ni susah sikit. What is the angle of the sector? If anyone get this correct, means you're really good lah. What is this angle? Try only. Cuba bagi nilai kat saya. Apa nilai untuk yang saya label? What is the angle for that sector? No need to be shy to try. Cuba sahaja.
Wrong doesn't matter, I explain to you. No, kamu tak boleh 90. Kamu lihat wajah pun kamu tahu dia bukan 90. Bukan. No. Lagi? Coba. Guys, kamu kena ingat kamu ada dua bentuk tahu kat sini. Maksudnya sudut kamu kena ganda dua. Okay, you need to times your angle by 2 because kamu ada dua bentuk yang serupa. You have two identical one. Yes, got one person get the correct answer already. Okay, the answer is actually 120 degree. 120 darjah. So how you get it, guys? Can you all focus on this petal over here, the top one? The question already told you the top one, this angle is 60 degree. This angle is 90. So guys, can you all tell me what is this angle over here? The small one, yang kecil tu. What is the value? In a triangle, you have 90, 60, yes, 30. Okay, 180 minus dah tu answer lah. So guys, what is this angle then? Satu lagi belah. How many degree? The left side. In the same petal dalam bentuk yang sama. Yes, also 30 degree. So guys, what is the total angle for one petal like this? What is the angle here? Yes, 60 degree. So guys, do you all understand now why this is 120 degree? You have two petal. One is 60, so you times 2. That's why 120. This is what I mean by k-bar. Okay, this k-bar lah. So now you got the angle. You need to know the radius lah of this sector. Not difficult. You already know this one is 6 cm. This one over here, let me see got any info or not. Okay, this one you got info also. RS you already found 3 cm. Okay, in the earlier question I show you here. Wait, this one. We already found RS is 3 cm. So means that, can anyone tell me, based on the diagram here, what is the radius for this large sector here? Can anyone tell? What is the answer? Jejari. Siapa boleh bagi tahu? What is the value for the radius? OS is 6 cm. SQ is 3 cm. So this big radius here, how much? What's the answer? Try and see. You should get 9 cm. Am I right, guys? Can you understand? Because 6 cm is the short one, on top here, you got 3 cm. This one here is 6 cm. So 6 plus 3, you get the total, which is 9 cm. Understand? If you understand, raise your hand. Kalau faham, angkat tangan. The small one plus the bigger one, you get 9 cm lah. Good. Okay, so then you can find the area lah, setengah R kuasa 2 theta radian only. Okay, you just use this formula. So you just take half, R is 9, theta, 120 degree, you convert to radian, times pi, divide by 180. Okay, and then you need to minus. So now guys, the area they want you to find is this one. The small one over here, at the bottom here. So what you must minus? The area of the petal. Okay, the two petal. So we actually already found the area. Do you all remember? We all found OPQR. Kita dah cari nilai dia. Is this one over here. Okay, is 18 sin 60 plus with this one. So you have two petal. So kamu darab nilai ni. Jawapan untuk soalan kedua dengan 2. Okay, you just times the answer by 2, you can get the answer already. So it's basically, let me write out here. You must minus with 18 sin 60 plus with, I try to give the most accurate form lah, so that the answer will be accurate. Plus with half 3 square, 240 times pi over 180. Plus with half 3 square is 9. So 240 times pi over 180. Okay, and then you got two petal over here. Kamu ada dua kelopak. So that's why you must times by 2. So then you count and see, you will get the answer already. Okay, guys? Understand?
Do you feel this question challenging a bit? Can raise your hand if challenging this question. This is the type of question you will see in SPM for AdMaths if come out this chapter, not the one I discussed with you all so far. Okay, that one is to train your basic kamu. Then you can apply into all year. Yeah, that's why I say AdMaths is challenging, because when you study all the concept, right, over here, it looks simple, very simple. But when you have to combine all your concept into one question like this, is when it's challenging. All the three subtopics, you combine the knowledge into one. If you study separately, very simple. Okay, but that's not how exam come. Exam will combine all into one question, all your subtopic knowledge. That's why every subtopic is important. You must master setiap satu. If one thing you're lacking, you cannot answer already. So you must make sure all the three is good. Okay, guys? So do you understand today's lesson? Are you clear? For those that join, boleh faham? We basically actually complete chapter 1 already with this lesson. Okay, leaving us 1.4. 1.4 is application question only. Oh, first time Okay, so anyone first time, kalau rasa nak join kelas saya, you can PM my number. Okay, if you want to join my group lah. Okay, I actually do NMATS class every Thursday night, like tonight. Okay, Kamis malam setiap malam. Okay, you can PM my number lah if you want to join my group. Okay, guys. So I give you all some. Oh wait, before that, not yet. I give you all some question to try on your own lah, based on what we studied today. Okay, from the textbook, saya bagi homework lah a bit for you all to try out based on what we studied. Okay, so I won't give a lot. Sikit saja. Only 1.3 today. 1.3 saja. Okay, self exercise 1.5. You can try out 1C and then 3. Okay, 3 enough. Okay, this is the first one. And then you can try out self exercise 1.6. This is for your own revision lah, after we learn today. So you can try out 1B and also question 3. Okay, and then the last one, self exercise 1.7. You can try out question 1 and question 4. Yeah. Okay, guys? Are you clear with the homework? Make sure you all try out lah so that you all can recap before we start next week. Next week will be our last lesson for chapter 1 already. Okay, because we already complete the whole chapter already for AdMaths Form 5 chapter 1. And then after last week, we will have one class for revision. Okay, we revise all the question related to this chapter before kita masuk bab 2. Okay, guys? Are you all clear? Can get it? So next week we do one more, then the next week is revision on this chapter. Kita buat soalan based on all the thing we learn. Okay? So yeah, that's all for today. So thank you. See you all next week. Same time. Bye-bye. If you got question, you can still stay and ask. Kalau ada soalan lagi, you can still stay back and ask.